Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين صدق الله العظيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. Dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkan atas kamu, illa maqturtum ilaih, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm, dan sesungguhnya kebanyakan manusia nak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas. Sambungan kepada makanan. Makanan ini maknanya sembelihan yang halal dan tidak halal dimakan. Yang halal dimakan yang disebutkan sebelum ini, mimma dzukira ismullahi alaih, binatang halal itu yang disembelih dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Bismillahi azbah, dengan nama Allah saya sembelih. Mengapa perlu disebut nama Allah? Perlu disebut nama Allah, kita sebutkan semalamnya. Yang pertama sekali kerana untuk membezakan bahawa kita sembelih ini untuk nak makan, kita sembelih dengan izin Allah, bukan sembelih itu sebagai ibadat. Kaum jahiliyah sebelum Islam, mereka menganggap sembelih itu ibadat, sembelih binatang sebagai ibadat. Oleh kerana itu mereka sembelih di sisi berhala mereka, rumah ibadat mereka, dengan menyebut nama Lata dan sebagainya, kerana itu ibadat pada mereka. Islam menolak ibadat semua itu, tetapi sembelih boleh dimakan, iaitu dengan menyebut nama Allah. Datang pula kaum musyrikin ni pula datang menghujah, sebut nama Allah boleh makan, sedangkan yang Allah sembelih sendiri tak boleh makan. Ini ganjil kata mereka. Disembelih dengan besi boleh makan, tapi sembelih dengan pisau emas tak boleh. Sembelih dengan pisau emas ni sembelih Tuhan. Sembelih Tuhan tu bangkai itu hak Tuhan sembelih, tak boleh makan. Mereka tipu begitu, mereka belit begitu. Jadi ayat ni nyatakan wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullah. Itu mati memakai ini disembelih dengan sebut nama Allah. Bismillahi azbah, dengan nama Allah disembelih. Mengapa tak boleh dimakan? Makanlah dengan penuh selera. Jika mahu makan, tidak wajib makan. Tak wajib makan sembelihan binatang yang disembelih. Tetapi jika mahu makan, makanlah dengan penuh selesa tanpa sebarang sekatan. Wa ma lakum alla ta'kulu, mengapa kamu, apa sebabnya kamu tak mahu makan ma dzukira ismullahi alaihi, barang yang disebut nama Allah di atasnya ketika menyembelihnya. Kita sebutnya semalam, tidaklah semestinya waktu sembelih itu, waktu pisau diletak pada lehernya itu bismillah pada ketika, tidak semestinya begitu. Bismillah maknanya ketika menyebut nama Allah itu tidak syirik, tidak kita kerana apa-apa, tidak kerana tujuan mendewakan, memuja mana-mana jin, mana-mana syaitan, tidak. Tapi sembelih ini untuk nak makan,
dan sembelihan itu dilakukan oleh seorang Muslim di mana-mana pun dia, nama Allah itu memangnya berada bersama-sama dengannya. Sebut tak sebut tidak mengapa, tapi pentingnya nama Allah itu ada dalam hati setiap orang Muslim. Orang kafir tak boleh dimakan sebab dia hati dia mempersekutukan Allah. Islam, ayat Quran membuka lebih luas sedikit, iaitulah tentang sembelihan ahli kitab. Sembelihan ahli kitab boleh dimakan. Ahli kitab yakni agama penganut agama Yahudi, penganut agama Nasara, dan menurut Imam Abu Hanifah golongan Sabi'in. Golongan Sabi'in ini satu kumpulan ahli agama dahulu, ahli agama sebelum Islam dahulu yang masih kekal sampai kepada hari ini dan ada di negeri Iraq. Ada dikatakan juga boleh dimakan sembelihan mereka, kerana Quran menyebut wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanan mereka kamu halal makan, makanan kamu halal boleh makan, mereka boleh makan. Makanan maksudnya di sini sembelihan. Tapi Islam menghalalkan makan ini ada hikmatnya supaya antara tiga agama ini mempunyai laluan dua hala. Kita boleh makan hak dia boleh makan hak kita, sebab dia ahli kitab, sebab dia ada kitab Taurat, sekalipun kitab dia sudah mansuh tapi boleh dimakan lagi. Sekalipun kitab Bible dia, Injil dia sudah dimansuh tapi boleh lagi, boleh. Tujuannya dakwah. Tujuannya dua hala maksudnya supaya kita lebih baik. Kita sudah bertemu dengannya pada akidah tauhid, pada akidah percayakan Allah, beriman kepada Allah sudah ada. Jadi kalau begitu, mengapa dia sembelih pun bukan dia sembelih pun atas nama Allah. Allah Tuhan dia, Tuhan kita juga. Cumanya dia ada tak mengaku Nabi Muhammad. Setakat itu boleh dimakan. Tetapi hari ini bolehkah makan? Hari ini tidak. Hari ini hukumnya lain, hikmatnya sudah tidak ada. Hari ini kita banyak makan sembelihan orang Islam. Mengapa kita tak nak makan? Mengapa kita cari jalan untuk nak makan sembelihan mereka, sedangkan mereka tidak menghormati orang Islam? Mereka sembelih orang Islam, bukan sembelih binatang dia saja. Jadi kalau begitu tak boleh makanlah. Tak boleh dimakan. Sebab apa? Sebabnya laluan dua hala yang ada hikmat sebelum ini sudah dinafikan oleh mereka. Sudah dinafikan. Kita akui Nabi mereka, sama ada Musa ataupun Isa, tetapi mereka benci ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tidak ada sebarang hikmat, tak ada sebarang keuntungan pun kita memakan sembelihan mereka, sedangkan sembelihan yang halal yang lain boleh dimakan di mana-mana saja. Tak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Jadi oleh kerana itu adalah lebih baik tak makan. Tapi tujuannya untuk tujuan dakwah, Islam buka pintu. Islam buka, yakni boleh dimakan. Boleh dimakan. Sembelihan mereka sembelihan yang halal. Sembelihan mereka bukan sembelihan yang haram. Tidak. Sembelihan lembu ke bau kambing yang ini boleh dimakan lah. Kira-kiranya samalah juga hukumnya dengan kahwin dengan wanita mereka. Kahwin dengan wanita kitabi boleh, tetapi ada hikmat-hikmat yang tertentu pada awal Islam. Sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh menurut undang-undangnya. Undang-undang pemerintah tak boleh lah. Sebab pemerintah dia mempunyai hak menentukan perkara-perkara yang halal, yang harus itu mereka berhak untuk melarangnya. Sekalipun hukum Islam mengatakan harus, tetapi pemerintah dia boleh menghalang, boleh meletakkan syarat yang lebih ketat. Syarat yang lebih ketat jika dia melihat bahawa di sana ada faedah-faedahnya kepada masyarakat. Ini hak mereka. Orang perseorangan tak boleh. Kita balik kepada sini, katanya mengapa tak boleh makan? Makanlah bila binatang itu disembelih dengan nama Allah, sama ada dia sembelih itu baca ataupun tidak baca. Pentingnya orang Islam saja yang sembelih. Tapi kalau orang bukan Islam sembelih dan kita pun ragu, tengah-tengah makanan itu dah ada, Islam pun ada di restoran ni, kafe pun ada, dan tukang sembelih Islam pun ada, kafe pun ada, semuanya ada, makanan sudah dihidang, bacalah bismillah ketika nak makan. Bolehkah macam itu? Itu ada pandangannya. Baca bismillah ketika nak makan, kemudian makanlah. Kerana sama dia makan pun dia sembelih pun tujuannya nak makan.
dan tempat sembelih tu dia bercampur-campur. Jadi kita pun dah ragu, jangan pula ada yakin tak boleh, kita rasanya ragu, rasa kurang sedap sikit. Bacalah bismillah waktu nak makan, kulu berkuluhu, maka makanlah. Ada hadis menyebutkan begitu. Kemudian sebelah itu dengan syarat-syarat. Menurut Imam Syafi'i adalah syarat-syaratnya mesti terpotongnya orat hulqum, orat mesti terpotong, mesti keluar darah dan sebagainya. Itu dibincangkan dalam kitab fiqh. Begitu lanjut. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan sesungguhnya waqad fassala, padahal Allah telah menerangkan satu persatu yang diharamkan ke atas kamu. Di dalam Quran surah Al-Maidah dahulu menyebutkan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, yakni haram dimakan. Sesungguhnya kamu haram makan bangkai, tak boleh, yakni binatang yang mati tidak disembelih. Dan sebenarnya mati, dipukul, apa-apa saja cara mati tidak tanpa sembelih, tak boleh dimakan. Harrama alaikumul maitata waddama, darah, walahmal khinzir, ini najis, tak boleh dimakan. Zaman sekarang bincang pula macam mana nak terima darah najis untuk dimakan najis. Yang terkena pada kain najis untuk dibuat salat, tetapi najis tidak berkaitan dengan derma darah untuk kesihatan, untuk menambah derma darah. Itu pun satu perkara yang setengah ulama menyatakan bila najis tak boleh dijual, tak boleh dibeli, tak boleh apa, mesti dibuang. Hakikatnya ini barang darah sangat penting dalam perubatan. Oleh kerana itu ulama menyatakan harus najis untuk dimakan, najis apabila terkena pakaian untuk dibuat ibadat, tapi untuk derma darah bagi tujuan perubatan itu hukumnya lain. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa maqturtum ilaihi, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Terpaksa memakan apa? Untuk memelihara nyawa. Tidak ada makanan yang halal dan disembelih, atau makanan ada yang disembelih tapi sembelih bukan dengan cara Islam. Bolehkah makan? Boleh. Waktu mana? Waktu ittirar, waktu terpaksa. Waktu terpaksa ni makan, minum apa pun dibolehkan. Sebab ada kaedah ulama fiqh menyebutkan ad-daruratu tubihul mahzurat. Waktu darurah, waktu kesempitan, diharuskan perkara-perkara yang dilarang. Dahulu dilarang, tetapi sekarang ini oleh kerana darurat dibolehkan. Macam mana darurat ini yang disebutkan? Darurat ini jika seorang itu sudah sampai kepada 1 hari 1 malam tak makan, dia wajib memelihara dirinya, nyawanya, makanlah. Kadarnya 1 hari 1 malam tak jumpa makanan, makan sehingga mana? Sehingga boleh hidup. Setengah ulama Imam Malik menyebutkan sehingga kenyang, dan ada lagi bekalan untuk sekali lagi makan. Maknanya saya rasa yang ni lebih senang sikit lah. Lebih senang. Kita nak makan ni, kita nak berhenti, cukuplah dulu setakat ni, tak kenyang lagi, susah nak berhenti, susah. Makanlah sehingga kenyang, kemudiannya simpan untuk 1 kali makan lagi. Sebabnya sekali lagi pun susah juga, bukan senang juga nak dapat yang halal dengan serta-merta. Begitulah. Ini pada waktu ittirar, pada waktu kita kesempitan, darurat namanya, darurat makan. Bukan saja perkara bangkai ini, mana-mana pun apa-apa pun dikatakan pada waktu darurat tubihul mahzurat. Tetapi kaedah fiqh menyebutkan lagi tuqaddaru ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadarkan, diukur, dinilaikan menurut kadarnya. Kalau kita darurat untuk 1 hari, janganlah pula kita makan sampai 2-3 hari. Kita darurat 1 hari saja. Sampai 2-3 hari duk simpan barang tu untuk makan itu, itu tak boleh. Sebabnya dia ada batasnya. Batasnya untuk kadar. Setakat mana darurat, setakat itu saja. Makan berapa kadar yang boleh dimakan, setakat boleh memelihara nyawa, setakat itu saja dikatakan.
Ini dalam perkara makan. Balik pula dalam perkara lain. Perkara lain misalnya perkara perubatan. Perubatan, bolehkah perubatan berubat dengan barang-barang najis? Maka dah tentulah tadinya ada darurahnya. Ubat-ubat pada hari ini tidak ada jenama ubat halal dan ubat haram. Makanan ada. Makanan itu halal berah, tak ada halal. Ada tak ada halal. Ubat tak ada. Ubat tak ada. Macam mana hukumnya? Hukumnya para ulama tidak membezakan di antara makanan dengan ubat-ubatan, membezakan. Sebab di dalam hadis menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ubat pada benda-benda yang diharamkannya. Satu, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama. Barang yang sesungguhnya Allah tidak menjadikan penawar ubat kepada umatku pada barang-barang yang diharamkan. Yang diharam tak boleh. Kemudiannya satu lagi hadis menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan satu penyakit kecuali ada ubatnya. Ada ubatnya. Bertemu tak bertemu itu masalah lain. Masalah lain ubat. Tapi ada ubat. Setiap penyakit mesti ada ubatnya kecuali dua perkara. Dua perkara. Pertama penyakit mati. Penyakit mati ni penyakit ni. Bukan tiba-tiba mati dia. Tidak, penyakit mati. Kecuali penyakit mati dan penyakit tua. Penyakit tua. Penyakit tua tak ada ubat. Jadi lain-lain tu ada ubat. Berdasarkan dua hadis ni, ulama kita menyatakan ubat tak boleh, jenis haram. Jenis ubat yang haram tak boleh. Tak boleh makan haiwan yang haram dimakan tujuan perubatan, tak boleh. Satu. Sebahagian daripada ulama pula menyatakan boleh jika tidak ada ubat yang halal dimakan. Boleh, iaitu pada ketika darurah. Apa makna darurah dalam perubatan? Tak ada ubat yang halal. Ubat semuanya hak bercampur najis semua sekali. Najis khinzir, katanya begitu. Mengapa? Kalangan ulama kita memberi beberapa hujah, antaranya kain sutera. Bagi laki-laki tak boleh pakai, hanya boleh dipakai oleh orang perempuan saja. Kain sutera haram dipakai, haram. Laki-laki tak boleh pakai. Tetapi bagi mereka yang ada sebab untuk memakai kain sutera, boleh dipakai. Boleh dipakai, iaitu bagi mereka yang penyakit gatal atau penyakit kulit. Mereka yang berpenyakit kulit, dikatakan kain sutera menjadi ubat bagi mereka yang mengidap penyakit kulit. Pakai kain sutera harus bagi mereka, kerana dikatakan seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf dibenar memakai kain sutera dengan sebab darurah. Kalau begitu dengan sebab darurah boleh makan, boleh pakai barang yang haram untuk dibuat ubat, maka makanan ubat pun bolehlah ketika darurah. Jadi darurah tidak darurahnya di sini, doktor lah yang menentukan. Dia kata tak ada ubat tak ada najis, semuanya ni najis mah. Pakai farmasi, pakai perubatan, semuanya ini ahli-ahlinya. Kita tak ada, kita semuanya sama saja. Kita tahunya ada jenama halal, tulis halal, halal lah. Tak ada tulis halal, dia tak halal lah. Satu. Yang kedua kalangan ulama kita menyatakan satu hadis Nabi SAW menyuruh seorang yang mengidap penyakit perut buncit. Penyakit ni dia adalah jenis penyakit dalam usus dia menjadikan perutnya selalu besar kerana dia bertukar udara. Dia tinggal di Madinah, dia orang Badui datang tinggal di Madinah, dia kena penyakit ini, penyakit al-jawa'. Nabi kata beginilah, kamu keluar ke satu ladang, kamu minta air kencing unta dengan susu dia, kamu minum sekali. Minum. Air kencing unta najis, air kencing najis. Kemudian macam mana Nabi boleh mengharuskan begitu? Untuk tujuan perubatan, kata mereka. Jadi kalau begitu untuk tujuan perubatan diharuskan. Ya, diharuskan. Tapi kalangan ulama pula menyatakan ini banyak cabang kalangan mereka untuk menyelesaikan hukum mengenai darurah, mengenai halal haram pada makanan. Datang pula setengah ulama menyatakan, antaranya Muhammad Ibn Hazm dikatakan air kencing unta tidak najis sebab unta itu halal dimakan. Semua air kencing binatang yang halal dimakan tidak najis. Air kencing kambing, air kencing lembu, air kencing unta, air kencing tak najis kecuali air kencing tuan dia.
Sebab tak makan daging. Daging tak boleh dimakan. Aneh sebenarnya. Aneh. Boleh dimakan. Jadi kalau begitu untuk nak berdalilkan kepada air kencing unta yang Nabi kata boleh diminum, boleh dibuat ubat, itu tak sah. Sebab air kencing unta itu halal dimakan, air kencingnya bersih, kata mereka. Jadi kalau begitu Ibn Hazm berpendapat, setengah ulama menyatakan pula Nabi SAW pernah mengizinkan sembahyang di kandang kambing. Sebabnya di kandang kambing ni ada air kencing, selalu kencing dan sebagainya, kandang kambing. Tetapi Nabi SAW tidak membenarkan, tidak mengizinkan sembahyang di kandang unta. Kandang unta tak boleh. Jadi kalau begitu najis. Tapi kandang kambing pula boleh disembahyang. Maknanya sedangkan ini ada air kencing dia, ada najis dia. Kalau begitunya di sini macam mana? Oh, ini pun sulit juga untuk dijawabnya. Tapi Nabi menyatakan, setengah ulama menyatakan unta dengan kambing lain, beza. Lain. Air kencing unta najis, air kencing kambing tidak. Sebabnya kambing ini belaan Nabi-Nabi. Nabi Musa belah kambing, Nabi Muhammad dia belah kambing. Jadi kambing ini satu binatang yang tidak seperti unta. Tidak seperti unta. Unta syaitan. Unta ini syaitan. Dalam hadis menyebutkan barang ini syaitan. Sembahyang makruh, sembahyang menghadap kepada unta, sebab unta syaitan. Macam mana unta syaitan? Macam mana pula syaitan dan kambing tidak syaitan? Adalah pula mereka beri beberapa jawapan. Kerana hadis-hadis ini dia berbangkit masalah ubat-ubatan yang diambil daripada benda-benda yang haram. Benda-benda yang haram berbangkit air kencing binatang. Bagi mereka yang mengatakan air kencing binatang yang dimakan daging itu boleh bersih, tetapi ubat ini dia bergantung. Maknanya bagi mereka yang membuat kias kepada air kencing unta boleh dibuat ubat ini yang tidak dibuat daripada air kencing ini, dan pastinya begitu, tidak boleh dijadikan dalil. Tak boleh dijadikan dalil. Tetapi ini yang mudah dibincang oleh kalangan ulama. Untuk kita ini pun tak boleh juga kita nak kata untuk kita ni. Untuk kita mazhab Syafi'i lah. Untuk kita mazhab Syafi'i menyelesaikan darurat ini setakat mana darurat kita pada pengambilan sesuatu perkara itu. Setakat itu saja. Air kencing najis, sama ada dia air kencing binatang yang dimakan daging, yang tidak dimakan daging pun semuanya ini najis. Kerana kecuali Imam Malik yang mengatakan bersih, mereka punya masalah, mazhab mereka mengatakan bersih. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan haram, najis. Dan haram juga bila ubat-ubat yang termasuk najis kecuali darurah. Ketika darurah ini pun seperti kita sebutkan tadi, pada keadaan yang terakhir sekali, jika seorang tidak mengambilnya maka boleh jadi nyawa dia pun setakat ni sajalah. Setakat tu bolehlah ambil. Itu pun bergantung kepada, tidak ada pilihan yang lain. Waqad illa maqturirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilmin. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia nak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka tak ada ilmu, mereka tidak ada ilmu tentang wahyu ini. Hanya mereka nak cakap saja yang haram dan halal ini. Jadi ini tidak boleh diterima dalam menentukan hukum di sini. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Tuhanmu lebih mengetahui siapakah orang-orang yang melampaui batas. Soal makan minum ini ukuran dia yang melampaui batas adalah diharamkan. Tidak melampaui batas itu tidak mengapa. Jadi soal ini pun, jika tidak melampaui batas, kalau makan benda-benda yang bangkai yang diharamkan, jika melampaui batas, hanya halal saja yang boleh dimakan. Gitulah. Ayat ini menyatakan benda yang boleh dimakan pada binatang. Seterusnya wallahu a'lam.